Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Ramai Pagi dan seperti telah kita janjikan, kita akan bawakan satu segmen ni iaitu segmen ceramah bulan mulia di mana kita akan bicara mengenai dengan bulan melatih kesabaran, di mana kalau kita mengetahui bulan Ramadan ini adalah bulannya untuk kita ni mendidik jiwa kita ni. Kalau sebelum ini mungkin kita ni agak kurang sabar, namun bulan Ramadan inilah waktunya untuk kita ni sabar ya menghadapi apapun yang kita ni apapun dugaan dan juga cabaran. Perlunya kita ni bersabar. Kalau jadi sebelum ini mungkin kita ni seorang yang pemarah ataupun kurang bersabar, inilah waktunya untuk kita ni mendidik diri kita, jiwa kita ini untuk menjadi seorang yang sabar. Jadi pagi ini kita bersama dengan salah seorang tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Hazimin bin Haji Metali, iaitu Pegawai Perkembangan Ugama pasti telah pun berada di talian ketika ini. Jadi bagaimana kalau kita sapa? Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kita sihat. Alhamdulillah sehat. Kami di sini sehat, sejahtera, ceria sahaja. Alhamdulillah. Jadi Ustaz berada di mana ni ketika ini? Alhamdulillah. Masa ni di pejabat di unit dakwah daerah Temburong. Alhamdulillah ya. Jadi Ustaz ya, agak terlambat untuk kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari ini Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Amin, amin. Amin, amin. Jadi Ustaz ya, mengenai dengan bulan Ramadan ini, iaitu bulan melatih kesabaran. Jadi sebagai mukadimah ya, di mana sebagai manusia payah kita ni ya untuk sentiasa bersabar dalam setiap perkara. Jadi apa perlu kita ni lakukan ni Ustaz jika sudah kita ni indah dapat bersabar ni untuk menjadi ataupun untuk kita ni indah marah ni Ustaz. Macam mana? Allah. Okey. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita ni lumrah manusia sudah, lumrah manusia. Kita ni memang diuji, memang sentiasa diuji agar sentiasa bersabar. Tetapi kita ni manusia ni juga kadang-kadang anda dapat ada level-level kita ni itulah, ada singan-singannya tahap kesabaran kita ni tu. Ya. Jadi ada beberapa pesanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya orang beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengawal kemarahan kita ni, kerana biasanya sabar ni bila sudah kita ni dah dapat lagi sabar memang tujuannya kemarah. Ada juga tujuannya kesedih, ada juga tujuan puas hati, tapi banyak tujuannya tu ke marah pulang-pulang. Jadi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada bersabdanya, duduk jika sedang berdiri, berbaring jika sedang duduk. Itu hadisnya, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang daripada kamu itu marah sewaktu sedang berdiri, hendaklah duduknya. Fa in zahaba anhu ghadab. Kalau marah itu hilang, alhamdulillah, maka itu baik. Wa illa falyattajiq. Kalau inda jomo hilang, hendaklah ia berbaring. Itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tipsnya itulah. Kemudian ada tujuan soalan, Ustaz, kalau yang dah berbaring pun sudah Ustaz masih lagi marah, tu dah. Kalau ni orang Kedayan, nuhun dah tu je. Dah lagi dapat berbuat apa-apa. Tapi indahlah, ada lagi yang kedua. Jika sekiranya masih juga kita ni marah, bisaitah kita ni orang mengambil wudu. Sesungguhnya ni orang kemarahan itu datang daripada syaitan. Dan syaitan itu dicipta daripada api. Dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang daripada kalian berasa marah, hendaklah berwudu. Itu kedua yang anunya, tips anunya. Kemudian yang ketiga ada lagi, mengelak daripada membuat sebarang keputusan basar. Ini memang kita ni apabila sudah marah tu jangan kita ni langsung, jangan kita ni membuat sebarang keputusan basar. Apa yang perlu kita ni buat? Apa yang perlu kita buat adalah orang kita ni biarkan dulu, tangguhkan dulu sehari kah, semalam, 2 malam barutah kita ni selepas itu berbincang. Selepas ni orang turun sudah sikit marah tu. Yang ketiga, yang keempat, idza ghadaba ahadukum
falyaskut. Kalaunya apabila salah seorang daripada kamu itu berasa marah, hendaklah diam. Diam. Diam saja. Berdiam diri waktu marah itu adalah lebih baik. Kerana dalam keadaan marah itu perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan boleh orang mengguris perasaan orang lain dan juga atau mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Okey? Dan sekiranya juga macam tadi mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar. Apabila bis kita ni itu menjadi hakim, bukan dia menjadi hakim, orang menjadi adalah perantaraan antara dua orang berbalah-balah. Time itu pun kita ni ikut marah, emosi, payah je tu. Semua kau salah. Kamu dua salah. Jadi marah tu pulang. Jadi orang yang berbalah hadi pulang. Tuan, habis kita jangan termarah. Siapa marah? Berbisik jahuganya ni. Ia pulang jadi emosi. Dan itu dah dapat adanya. Jadi apabila kita ni membuat menghakimi, kita ni perlulah diam. Kita ni perlulah ni orang settle down, relax dulu, calm down. Jadi kalau kita tu tarik antara tips-tips yang orang supaya kita ni tidak marah lah. Supaya apabila kita ni marah. Itulah tips yang dikongsikan oleh Tuan Ustaz sendiri, bagaimana kita ni sebenarnya dapat mengawal kemarahan tersebut. Tapi kalau kita ni lihat ni Tuan, kalau emosi marahan ni bukan sahaja di kalangan kita ni, tapi anak-anak pun ketika mencuba ataupun berjinak-jinak dalam berpuasa ini, diorang pun kadang ada rasa indah sabar. Bila kan berbuka ni, bila maghrib ni. Jadi sebenarnya mungkin Tuan dapat kongsikan apa sebenarnya lagi di antara contoh-contoh kita ni dapat bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Okey. Alhamdulillah. Ini kan mengana juga sebagai contohnya kita hanya puan tadi itu contoh sabar atas ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan puasa ni. Benarnya bukan kanak-kanak saja puan. Orang besar-besar ni pun kadang-kadang hilang saja sabarnya time-time puasa ni. Mana indah. Kita ni bukan saja di bulan puasa ni, bukan hari-hari, bukan saya ceritakan hari-hari yang bukan puasa. Bulan puasa ni saja kita ni diuji bukan beberapa jam, tetapi kita ni diuji dari awal pagi, dari tengah malam sehinggalah ke tengah malam balik. Sebagai contoh pukul 3 pagi, siapa yang bangun dulu? Bini-bini yang bangun dulu. Perlindungan, mama, isteri, perempuan, diorang yang bangun dulu untuk memasak, menyediakan orang kan barang-barang kan bersahur. Dengan kalat-kalat matanya, tidur pukul 12 kadang-kadang, menidurkan anak. Bangun pukul 3 memasak, anda tahu di mana bawang, di mana sirah, di mana kan ditaruh. Tapi rasa akan membaginya orang makan sahur kepada keluarga-keluarganya tu terpaksa dilalui dengan rasa sabar. Ia tahu, pasal dia tahu ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala tu. Subuh tu, kemudian pagi-paginya tu kita ni kena suruh menahan lapar dan dahaga. Dengan ujian-ujiannya membuka TV, mari memasak, ayam masak merah. Ya Allah, berkumpul yang dia dalam anak. Dalam mulut. Bukan itu saja dalam TV. Kanak-kanak yang dah berpuasa jalan-jalan dengan aiskrim rasa vanila. Rasa kita ni kan mengandung, rasa kita ni orang sabar kerana orang mengikuti ataupun kan memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Itu dari baru siang tu sudah dipatang. Kan mencari berkeperluan. Penyungkaian. Berjalan tak keluar. Ini bahayanya arah ke laki-lakian pulang ni. Puan, bini-bini jarang ni. Keluar-keluar tu Allah ada terjual ujian mata tu. Paksa dia sabar. Macam mana kita ni cara menyabar apabila orang ada maksiat di depan mata tu, terpaksa menahan daripada melihat. Menahan daripada melihat. Bukan menahan melihat, ni tu makin tu dosanya berlipat kali ganda. Pahala puasa gugur sebuting-sebuting betul. Tapi menahan untuk daripada melihat. Bukan menahan melihat. Sudah tu kemudian kan sungkai. Kan sungkai macam mana kita ni orang melatih kita ni bersabar untuk bersungkai tu supaya indah membali banyak. Ini sudah sampai di rumah membali barang penyungkaian tu, meja tak sudah meja kem. Penuh oleh makanan, menambah lagi meja dengan beli-belian makanan. Ya terpatutnya sabar. Sudah tu kita ni bersungkai supaya anda makan banyak.
Ada lagi tu ujiannya, kan kesukaan sembahyang maghrib. Bila sudah kebungkayangan, bukan bilang sabar nanti kita dulu sembahyang. Bukan cuma tu. Mau tidak mau kita ni paksa sabar atas kesilapan kita ni makan banyak-banyak tu. Mesti juga kita menjalankan kewajipan bersembahyang maghrib, sembahyang tarawih. Mungkin ada sana rasa insaf dah. Esok malas aku lagi sungkai banyak supaya dapat aku sembahyang maghrib, sembahyang itu dengan senang. Kadang-kadang insafnya dengan sana itu, esok balik semula tu, back to square one. Jadi itu tu orang ujian atas sabar atas ketaatan Allah tu sehari di dalam bulan puasa ni terpaksa kita tempuhi. Iya. Mudah-mudahan dapat menjawabkan. Iya. Jadi itulah antara contoh ya, sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz ya, adakah ada tips ya untuk kita ni melatih diri kita untuk terus bersabar dalam setiap ujian, apatah lagi di bulan Ramadan ini? Silakan Ustaz. Okey. Ini ada daripada orang ustaz-ustaz je lah, diambil daripada ustaz-ustaz yang mana kita ni tips melatih kesabaran khususnya di bulan Ramadan, bukan je di bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun kita ni boleh melatih juga. Yang pertama ada 3 perkara. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu Wa Taala tu memberikan kita ni ujian dan dugaan, yang awal-awal kita ni lakukan adalah jangan kita ni mengeluh. Jangan sekali-kali kita ni mengeluh. Kalau kita ni mengeluh, semua tu akan menjadi orang negatif tiap. Yang pastinya kita ni harus bersabar terlebih dahulu. Pertama sekali tu jangan mengeluh kalau kena bagi ujian. Yang kedua, kita ni harus tahu, kita ni harus yakin apapun ujian yang Allah berikan itu, Allah indahkan pernah menguji hambanya lebih dari kemampuannya. Benar? Itu memang ada. Itu memang hanya orang ada ayat Al-Qurannya. Allah indahkan menguji hamba-hambanya itu lebih daripada kemampuan hambanya itu sendiri. Jadinya Allah tahu hambanya itu dapat menghadapi ujian-ujian yang diberikannya itu. Kemudian yang ketiga, kita ni mesti yakin bahawasanya ujian yang kita ni hadapi itu ataupun masalah yang sedang tani jalani masa ni, sekiranya ada masalah penyakit COVID-19 apa tu, adalah semata-mata untuk Allah menaikkan derajat kita ni tinggi setapak lagi ataupun 2 tapak, 3 tapak di mata Allah. Kerana kalau kita ni dapat mengamalkan tiga-tiga ni, itu disebutkan ganjaran oleh Allah di dalam Al-Qurannya tu. Ada Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Surah Al-Baqarah 157-nya, mereka atutah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka atulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang yang dapat petunjuk? Siapa yang dapat rahmat? Ayat 150, 155 ada menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar ni? Iaitu ada ayat 100 ke 56 sambungannya, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian ia terdatang ke ayat yang 157 tadi yang saya bacakan awal. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin, yang artinya mereka atutah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka atulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam.
Sebenarnya dari perkongsian Tuan Ustaz tadi amat menarik sebenarnya, kerana dari sana saya agak sedikit terfikir ni, artinya kalau dengan emosi sabar ini bukanlah kita ni mendiami derita itu, bukanlah kita ni menderita di dalam diam, tapi sabar ini adalah dengan memahami derita itu datang dengan hikmah-hikmahnya sendiri. Ujian-ujian yang datang dengan sebab-sebab yang tertentu. Di antaranya adalah untuk menaikkan darjat kita ni sebagai seorang Muslim di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini lebih bersemangat sebenarnya. Kita ni bukan sahaja ingin menerapkan rasa sabar tanpa ada makna, tapi kini sabar itu mempunyai satu makna yang mendalam. Jadi sifat sabar amat sinonim dengan bulan Ramadan. Mungkin Tuan sendiri dapat mengongsikan apa lagi sebenarnya manfaat yang dapat kita ni raih di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, Tuan. Silakan. Okey. Tadi saya sedikit orang terpegun mendengar bahasa Puan Datuk. Penjelasan Puan Datuk sangat orang cantik lah bahasanya tu. Saya sendiri pun dah terfikir, tapi itu orang wah ya. Terima kasih Puan kerana orang berbahagi ilmu tu. Menderita dalam sabar. Cantik benar ya Datuk. Cantik benar ya Puan Datuk. Ini untuk anda saja. Menjawab sampai dah. Okey, apa lagi yang kita ni dapat? Sabar, apa lagi yang kita sampai kelupahan belakang saya ni. Sabar Ustaz. Apa yang lagi kita ni boleh dapat di bulan Ramadan ini selain daripada melatih kesabaran. Okey. Kita ni tahu umat manusia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jadi selain daripada orang kita ni melatih puasa ni, melatih bulan Ramadan ini untuk kita ni sentiasa bersabar, ada satu lagi perkara kita ni dapat melatih diri kita ni, iaitu sentiasa merendah hati. Bukan merendah diri, merendah hati. Merendah hati kerana masa bulan puasaan ni ia ganya masanya kita ni orang berlapar dan dahaga, menahan lapar dan dahaga, selain dari kita ni menjalani ibadah-ibadah yang lain. Tapi kita ni yang sihat alhamdulillah, diberi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kebanyakannya bulan Ramadan ini saja kita ni menahan lapar dan dahaga. Tetapi adakah kita ni terfikir yang di negara lain, jangan tadi negara lain, orang-orang sekeliling kita ni yang kurang berkemampuan, yang hidupnya miskin, yang orang bukan saja di bulan puasaan ni diorang menahan lapar dan dahaga, tetapi di hari-hari lain. Kan? Bila kita ni terfikir kita ni kan sentiasa rendah diri dan sentiasa kita ni berbagi, kalau boleh berbagi rezeki. Anda payah kita ni orang membagi rezeki itu keluar-keluar negara. Kita ni boleh mencari saja di sekeliling di negara Brunei Darussalam ini, ada masih orang yang kurang berkemampuan. Yang diorang berpuasa itu setiap hari 12 bulan, sedangkan kita ni berpuasa sebulan sekali, sebulan dalam masa setahun saja. Tapi diorang menahan lapar dan dahaga setiap hari. Jadi untuk itu di bulan puasa ni ia telah mengajar kita ni untuk sentiasa orang merendah diri. Bukan merendah diri, merendah hati. Untuk jadi sentiasa orang berbahagi rezeki-rezeki itu. InsyaAllah lah, mudah-mudahan di bulan puasa ni orang dapat menyedarkan diri kita ni, yang kita ni itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sama. Semua sama. Ya, alhamdulillah. Jadi ialah dengan hati gembira dan penuh kerendahan hati ni, kita ni sama-sama beribadah lebih giat, lebih ikhlas lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Ya, alhamdulillah. Jadi waktu bulan Ramadan ini adalah waktu untuk kita ni muhasabah diri kita, mengaudit diri kita. Sebab itu ya Ustaz, kita ni di bulan Ramadan ini dianjurkannya untuk kita ni memberi sedekah kepada mereka yang memerlukan, dan lebih lagi kepada mereka yang kurang berkemampuan. Kerana waktu inilah untuk kita ni merasai penderitaan mereka Kalau Ustaz tadinya setiap harinya mereka
juga menahan lapar dan dahaga, ya. Dan sedangkan kita berpuasa setahun sekali sahaja. Jadi itulah waktunya untuk kita ni merasakan bagaimana susahnya mereka, bagaimana rasa lapar dan dahaga mereka ini. Jadi kita ni perlu, ya, untuk kita ni memberi sedekah kepada mereka, ya. Ataupun yang orang tadi, ya Ustazah, memberi sungkai, memberi penyungkaian kepada mereka. Yes, benar. Ya, Alhamdulillah, ya. Jadi Ustazah, berbalik kepada tajuk kita, iaitu bulan melatih kesabaran. Jadi selain daripada apa yang telah pun Ustaz katakan tadi, beberapa tips dan sebagainya, jadi apa lagi yang perlu kita ni lakukan, ya, untuk kita ni memberi ataupun mendidik anak-anak. Anak-anak ini, ya, kadang ada yang anak ni macam dia tahu apa itu sabar, apa itu puasa. Jadi bagaimana untuk, ya, ibu bapa untuk menerangkan kepada anak-anak ini agar mereka ini sabar dalam berpuasa. Okey. Ini pun orang pengalaman yang diri pun ada anak-anak David lah. Memang lumrah kanak-kanak tu. Jurang ni pun orang tukang uji terkali, menguji kesabaran bapa mamanya. Menguji kesabaran bapa mamanya. Kadang-kadang baru pun pukul 8 bila tersungkai paknya, bila tersungkai pukul 8 pagi anu dah batah naik sekejap darah paksa diturunkan balik. Tapi alhamdulillah jatahnya orang bukan saja kita ni mengajar anak-anak kita ni macam mana untuk bersabar dalam waktu, tetapi sebenarnya jurang atut mengajar kita ni sendiri untuk bersabar macam mana mendidik anak. Itu yang kita ni anukan. Memanglah jurang atut sebagai kanak-kanak, jurang memang orang kita ni tahu jurang belum faham apa arti kehidupan sebenarnya. Yang pembelasan tahun itu mungkin tahu sudah, tapi yang umur-umur di bawah ni yang masih kita ni melatih atut, jurang belum tahu. Jadi ya tah cara-cara kita ni orang melatih jurang bersabar atut, walaupun pada awalnya kita ni bagi tahulah dulu, kita ni sabar tu dulu, nanti kita ni nanti kita ni sungkai lepas maghrib, nanti kalau nak dibagi imbalan lah, tu orang ya dah kanak-kanak bagi imbalan awal tahun macam 50 sen kah kalau sehari berpuasa hari ni 50 sen. Jadi diorang tu merasakan semangat, dan diorang menahan sabar tu. Dan juga lagi diorang ni kalau boleh supaya anda mengingati diorang tu sedang berpuasa, dilalaikan dengan perkara-perkara yang orang bukan dilalaikan maksudnya tapi orang dilalih perhatiannya dengan perkara-perkara yang kita ni bersama. Mungkin tapi disibukkan pukul 2 mereka, tu selesai sudah. Jadi pukul 2 tu sampai pukul 8 itu pukul sekian sungkai itu kita ni habiskan masa itu bersama anak-anak supaya diorang itu orang perhatiannya itu terlalih daripada orang bila sungkai pak. Kelanguan dia mau kalau sejam-sejam diorang menanya daripada diorang bertanya sejam-sejam bila sungkai pak apa. Ya, jadi itu merupakan cabaran kita pada ni juga, ya. Daripada terasa lapar apa tu? Ya. Jadi itu merupakan satu cabaran ya bagi bapa untuk nyontan ni melayan kerana anak-anak ni. Kadang anak-anak ni pun kadang cari jual Ustazah. Kadang kita ni pulang yang bas sudah tahi. Tapi itulah ada kaedah-kaedahnya kan sebenarnya dikongsikan oleh Tuan Ustaz sendiri. Bagaimana kita ni dapat mengendalikan emosi kanak-kanak, terutama sekali di dalam melatih sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya diberi imbalan, ganjaran. Kalau ia dapat berpuasa harian ni dibagi RM1. Kalau ia dapat berpuasa esok dibagi RM2 lagi kali. Ditambah-tambah lagi. Jadi itulah, dan distract je sebenarnya, dialihkan fokus mereka bukan pada kelaparan perut, tapi mungkin di waktu-waktu hujung-hujung itu dapat diluangkan bersama-sama dengan keluarga. Itulah sedikit sebanyak informasi dan maklumat yang dikongsikan oleh Tuan Ustaz sendiri mengenai dengan tajuk kita hari ini. Jadi kami di Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Ustaz berkongsi mengenai dengan tajuk Bulan Melatih Kesabaran. Satu tajuk yang sangat menarik, satu tajuk yang ingin sekali kita ni dengarkan kerana ianya amat relevan dengan kita ni ketika ini. Jadi
Terima kasih lagi sekali kami ucapkan ya dari pihak Rampai Pagi berkesudian datang walaupun secara alam maya ni Ustaz. Tapi kami sangat seronok mendengar pengisian dan informasi dari Tuan Ustaz sendiri. InsyaAllah mungkin di lain kesempatan kita akan bersuara lagi mungkin dengan tajuk yang lain ni Intan. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Terima kasih, sama-sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.